Bismillahirrahmanirrahim. Ketamadunan dan peradaban alam Melayu atau Nusantara ini dibangunkan oleh dua golongan manusia yang sangat penting, iaitu golongan ulama dan umara, yang mana menurut Rasulullah SAW, baik dan buruknya masyarakat adalah bergantung kepada baik dan buruknya ulama dan umara di tempat itu. Maka dalam konteks ini sejarah peradaban alam Melayu atau Nusantara ini adalah di mana hakikatnya dibentuk melalui tangan-tangan murni, tangan-tangan suci daripada ulama sebagai pembimbing raja-raja, sebagai penasihat raja-raja, sebagai panutan raja-raja, dan malahan mereka juga sehinggakan di atas ilmu mereka, ketakwaan mereka, di atas salasilah mereka, yang mana ramai daripada golongan ulama waktu itu bukan saja bersifat ahlillah, arif billah, ahli hikmah, ahli ilmu, mereka juga adalah bersalasilah kepada keturunan Rasulullah SAW yang disebut sebagai ahlul bait baginda. Daripada tangan alim ulama sufi atau alim ulama rabbaniyah inilah maka dibangunkan hati-hati raja-raja yang bercirikan nilai-nilai daripada konsep zilullah fil ard, atau yang disebut sebagai suatu bayangan Allah. Istilahnya bermaksud bayangan Allah di muka bumi ini, yang mana ia merupakan suatu maksud yang sangat tinggi dan sangat besar maknanya. Maka alim ulama yang ramai yang bersifat aribillah, bersifat halillah daripada dunia Hijaz, daripada tanah Hijaz, daripada tanah Parsi, yang mana mereka adalah alim ulama daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah ulama yang membimbing ketauhidan daripada ajaran Imam Asy'ariyah wal Maturidiyah, daripada fiqh Imam Syafi'i, dan meraihkan mazhab-mazhab yang muktabar yang lainnya, dan juga membimbing kepada perkara ketasawufan daripada sumber Imam Junaid al-Baghdadi, daripada Imam Ibn Arabi, dan juga daripada Imam Al-Ghazali khususnya. Maka daripada bimbingan, daripada nasihat, daripada panduan dan panutan kepada ulama-ulama inilah maka muncullah peradaban alam Melayu atau Nusantara yang gemilang, yang mana menurut setengah-setengah orang di sinilah rahsia keistimewaan dan keunggulan Nusantara ini, dan wilayah ini adalah wilayah yang disebut sebagai wilayah yang mendapat pandangan Allah, disebabkan kemunian fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, disebabkan terdapat cita rasa ataupun ciri mahabbah Rasulullah SAW, disebabkan berkembangnya bimbingan rabbaniyah, bimbingan ketasawufan, bimbingan sufi itu, bimbingan kepada akhlakul karimah kepada masyarakat waktu itu. Dan setengah daripada ulama ini juga mereka telah berhasil untuk bernikah dengan puteri raja, sehingga kan daripada zurat, daripada hasil perkahwinan ini telah membangunkan dinasti-dinasti Ahlul Bait atau kesultanan-kesultanan Ahlul Bait di banyak tempat di Nusantara ini. Dan daripada aspek
kenegaraan itu, ya, gandingan yang mantap di antara ulama arif billah, seperti contohnya Wali Songo, Sunan Ampel di tanah Jawa, ya, seperti contohnya Syekh Abdul Rauf Singkel, seperti contohnya Syekh Abdul Rauf Singkel, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsudin Sumatrai di Sumatera, di Alam Melayu itu Syekh Abdul Aziz, yang di Melaka, Syekh Abdul Kumairi di Kedah, dan banyak lagi alim ulama yang sebegini, yang rabbaniyah, yang ahlillah, yang arif billah, yang hikmah, yang berilmu, ya. Daripada tangan mereka lah melahirkan peradaban, perundangan, ya, membentuk institusi-institusi dan sistem-sistem kenegaraan yang mengambil nilai ketauhidan, mengambil nilai fiqh syariat, mengambil nilai ketasawufan daripada faham Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan dijemakan dalam perundangan, dalam pentadbiran, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam bahasa lingua franca yang disebut sebagai bahasa Melayu tulisan Jawi, bahasa Melayu Jawi itu, ataupun disebut sebagai bahasa Melayu klasik itu, adalah ciptaan alim ulama, khususnya daripada golongan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Demikianlah sumbangan alim ulama dan umara, gandingan yang mantap melahirkan kustan-kustanan yang mengambil intipati daripada sunnah Rasulullah, mahabbah Rasulullah. Dan perkara ini telah mendatangkan suatu hasad dan kecemburuan kepada kuasa Eropah waktu itu, suatu kuasa Eropah yang bersifat kuasa dunia waktu itu, iaitu kuasa Portugis, dan sehingga menyebabkan mereka datang dengan matlamat untuk menghancurkan kekuatan Islam di alam Nusantara ini. Namun kedatangan mereka disikapi dengan suatu gandingan ukhuwah Islamiyah, gandingan daripada Kustanan Johor sebagai warisan Melaka, daripada Kustanan Aceh, daripada Demak, daripada Banten, daripada Patani, ya, yang mana berlakulah beberapa siri gabungan tentera-tentera dan pahlawan-pahlawan dan pejuang-pejuang yang datang pada kesatuan ukhuwah itu, yang membantu dalam dalam ikhtiar mengusir kuasa-kuasa ini daripada wilayah-wilayah Islam di alam Nusantara ini. Sehingga alhamdulillah akhirnya kuasa Portugis itu berjaya diruntuhkan pada tahun 1641. Walaupun tidaklah kita tidak mengatakan sempurna, tetapi dalam kustanan-kustanan di alam Nusantara ini, daripada segi hakikat, daripada segi panutannya kepada ulama, daripada segi strukturnya, ya, daripada segi kontennya adalah bertepatan dengan sendi-sendi agama itu, bertepatan dengan syariat Islam, dan sentiasa dipandu, dibimbing, dinasihati khalifah-khalifah dan raja-rajanya oleh alim ulama. Dan perkara ini berlangsung, ya, selama berkurun lamanya dalam kustanan-kustanan tradisi di alam Nusantara, sehingga kan boleh dikatakan kita, ya, di zaman ini yang mana daripada seperti negara Indonesia, negara Malaysia, daripada wilayah-wilayah di selatan Thailand, wilayah-wilayah di selatan Filipina itu, di Singapura, pernah menjadi suatu peradaban yang mempunyai banyak kesefahaman, ciri-ciri persamaan, Ahlussunnahnya, kesultanannya, dan sumbangan daripada ulama umarak di awal ataupun di zaman pembangunan Islam itulah menyebabkan kita masih lagi dapat menikmati kehidupan beragama, kehidupan bertauhid, kehidupan dalam melaksanakan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam kehidupan kita. Dan manakala di Malaysia kita masih lagi dapat menyambung sistem kesultanan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini.